Antara paparan menarik hari ini. Berehatlah Tun Mahathir biar Mukhris teruskan legasi. PAS ingatkan keterbukaan bukan lesen abai teras negara. Rafizi ajak Razif Jidin bersemuka. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Azhar Kashim menggesa Tun Dr. Mahathir Mohamad berehat dari arena politik selepas bekas Perdana Menteri itu terus mengkritik kerajaan, terbaru menyertai demonstrasi anjuran NGO di depan Istana Negara. Ada orang yang itu berkata Mahathir wajar memberi peluang kepada anaknya, Mukhris serta anak muda lain untuk meneruskan legasi yang telah diciptanya. Beliau berpandangan kejayaan yang telah dicipta Mahathir sepanjang pentadbirannya, termasuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional pada 2018 sudah cukup untuknya berehat. Katanya cukuplah Tun biar Mukhris dan anak muda lain teruskan legasinya, berehatlah. Menurutnya, pelbagai tindakan telah dilakukan Mahathir untuk kekal relevan, namun imejnya terus merundum selepas beliau tewas dilangkaui pada PRU15 dengan hilang deposit. Katanya selepas buat kejutan luar biasa di PRU14, imej Tun terus merundum. Macam-macam dia buat, di tubuh Parti Pejuang, akhirnya dia hilang deposit dilangkaui. Tak mungkin Tun Mahathir ada penyakit Alzheimer politik. Ketika menyertai himpunan Selamatkan Tanah Air Kita Suara Rakyat ke Istana Negara, bersama 1,000 rakyat biasa di hadapan Istana Negara, Mahathir mendakwa rakyat kini ramai sengsara hingga ada yang membunuh diri kerana desakan hidup. Kemarin Mahathir menggesa Anwar Ibrahim mengadakan pilihan raya untuk menguji sokongan sebagai Perdana Menteri. Mahathir mencabar Anwar berbuat demikian, berkata beliau memenangi 5 PRU dengan majoriti 2/3 yang membuktikan sokongan rakyat terhadapnya sebagai Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003. PAS mengingatkan semua pihak bahawa keterbukaan, kesederhanaan dan bertolak ansur bukan lesen mengabaikan, meremehkan apatah lagi mencabar teras negara. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hasan berkata, dengan kesedaran holistik, jujur dan membumi, banyak konflik serta ketegangan boleh dielakkan. Katanya ekstremis atau pendekatan berlebihan adalah kecacatan dan perlu dilunakkan dengan kesederhanaan, akal waras serta sikap budiman, bukannya dengan suara lebih kuat atau postur lebih mengancam. Beliau berkata TAI Pusat satu lagi manifestasi kepelbagaian yang menambah nilai kepada mutu pengamalan dan kesedaran rakyat dalam perkara berkaitan keterbukaan sikap, kesederhanaan, bertolak ansur dan saling menerima serta menghormati. Tanpa prasangka untuk menghakimi, katanya pengalaman merupakan kelebihan berguna untuk rakyat Malaysia. Khasnya untuk berdepan realiti kepelbagaian dunia berbanding negara lebih monoculture sifatnya. Namun tidak dinafikan akan terus kedengaran sudut pandangan parokial dan negatif mengenai kelompok tertentu, sama ada berkait kepercayaan, budaya, kecenderungan politik ataupun isu-isu kenegaraan seperti kesihatan dan sebagainya. Justru PAS percaya perkara itu akan kekal sebagai pandangan pinggiran bersifat sementara jika semua pihak terus bersikap sederhana dan tidak membesar-besarkan atau terheret dalam perang emosi serta polemik tidak berfaedah. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sangat berharap agar bekas Menteri Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin menerima jemputan untuk hadir dalam siaran podcast yang bakal menteri. Harapan Timbalan Presiden PKR itu susulan dakwaan Razif kononnya ekspor Malaysia jatuh selama 10 bulan berturut-turut. Katanya saya sangat-sangat berharap Razif Jidin sudi terima jemputan untuk hadir dalam YBM yang seterusnya. Ini peluang untuk hentam saya cukup-cukup pasal prestasi ekonomi dan pendekatan kerajaan sekarang. Dalam masa sama, Rafizi secara sinis berkata, kehadiran Razif turut memberi peluang kepadanya untuk bertanyakan mengenai legasi Ahli Parlimen Putrajaya itu sewaktu berada dalam kerajaan persekutuan. Katanya ia juga bagi peluang kepada saya tanya pasal learning loss pelajar-pelajar Malaysia yang menjadi legasi beliau semasa dia jadi Menteri Pendidikan. Terdahulu, Razif yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkata, kali terakhir ekspor jatuh selama lebih 10 bulan berturut-turut adalah 15 tahun yang lalu. Sebelum itu, dia menggelar Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Kerajaan Madanon menempelak agar tidak sembang deras. Katanya kepada Kerajaan Madanon PHBN, fokuslah kepada pembangunan ekonomi negara, cukuplah sembang deras. Kepada yang dok sebut nak berdebat itu, cukuplah terbawa-bawa nostalgia zaman sekolah dan PN semasa jadi pembangkang dahulu. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.